Hai, selamat sejahtera. Okey, kali ni cikgu akan sambung dengan penerangan-penerangan pada latihan-latihan yang ada dalam unit 7 berperi kemanusiaan pemangkin kesejahteraan global. Jadi untuk tajuk ni kita tengok balik cadangan nilai. Okey, nilai yang dicadangkan pada tajuk ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, kasih sayang, bekerjasama dan kesederhanaan. Akhir sekali, baik hati. Kita imbas kembali. Okey, kita ada 6 ciri berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. So, yang ini memang kena ingatlah, hargai nyawa, menyayangi sesama makhluk, menghargai dan menghormati hak manusia, empati dan simpati kepada masyarakat global, mencintai keamanan dunia dan melestarikan keseimbangan ekosistem. Kemudian kita kena imbas kembali. Okey, contoh perlakuan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global ni. So kita kena tahu kita ada melindungi hak asasi manusia. Kemudian kita ada huraian dia. Yang kedua, kita ada sikap kepedulian dan keprihatinan. So kita ada huraian dia. Okey, mencintai alam sekitar dan ada huraian dia, mencintai keamanan global dan ada huraian dia. So semua benda ni kita kena tahu. Next, kita kena tahu kebaikan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Okey, kita ada membantu golongan kurang bernasib baik, menjamin keselamatan dan keharmonian global, menjalinkan hubungan baik dalam masyarakat global, mewujudkan sifat kebersamaan yang bersesuaian dalam masyarakat global, menghayati dan mengamalkan nilai universal, menyemarakkan elemen kemanusiaan sejagat dan akhir sekali, mengeratkan hubungan antara negara. So, ini adalah kebaikannya. Seterusnya, kalau kita dah buat baik, kita akan ada kebaikan. Kalau kita tak buat, kita abaikan sikap berperi kemanusiaan ini, apa akan berlaku? Okey, golongan kurang bernasib baik akan terabai. So, ada huraian dia. Manusia akan hilang pertimbangan. Ada huraiannya. Hilang perasaan kasih sayang sesama manusia. Ada huraiannya. Dan kelestarian alam sekitar ada juga huraiannya. Jadi kita lihat pula pada muka surat 94. Okey, ini adalah contoh-contoh soalan yang akan ditanyalah dalam peperiksaan kamu, dalam SPM juga. Okey, kita cuba fahamkan situasi ni, apa kehendak soalan yang akan ditanyakan. Okey, dalam contoh situasi 1, negara X telah melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Banyak rumah dan harta benda musnah, manakala rakyatnya melarikan diri ke negara jiran yang berhampiran. Okey, ini kita tengok pada negara Rohingya. Okay, kalau kamu tahu, pada negara Rohingya, mereka amat menindas penduduk-penduduk yang beragama Islam di sana. Jadi ramai penduduk di sana lari ke Malaysia. Okay, lari ke negara lain. Negara kita, negara Malaysia amat prihatin. Mereka membantu rakyat-rakyat Rohingya ni dan duduklah mereka di Malaysia dan mereka boleh hidup dalam keadaan yang lebih baik daripada negara mereka. Okey, bagi situasi kedua, rakyat negara A mengalami kebuluran akibat sekatan ekonomi daripada negara kuasa besar. Jadi banyak negara yang cuba menyalurkan bantuan, tapi bantuan tu disekat. Okey, bagus ke negara ni? Okey, kita negara ni nak bantu. Okey, ada sebuah negara ni nak bantu, tapi diganggu pula. Dia tak beri pula kita bantuan. Dia tak beri kita membantu pihak tersebut. Okey, jadi apa tindakan kita? Kita kena nyatakan ciri-cirinya. Bila disebutkan nyatakan ciri, macam ni, kita kena sebutlah. Kita direct pada soalan kita tadi, apakah ciri-ciri dia. Okey. Seterusnya, kita lihat situasi ketiga. Makanan eksotik
kian menjadi kegemaran masyarakat dunia. So, apa itu makanan eksotik? Okey, pelajar kena faham makanan eksotik ni makanan yang pelik-pelik lah. Kalau dekat China tu mereka suka makan kelawar lah. Lepas tu ada beberapa buah negara dia suka makan monyet, otak monyet, lipas semua ni. Okey, sampai dari segi makanan eksotik ni, mereka sanggup bunuh haiwan-haiwan ni sebab dia makan pelik-pelik. Jadi dia sanggup bunuh haiwan-haiwan ni hingga binatang-binatang ni mengalami kepupusan. Okey, dia makan kelawar, dia potong kelawar. Ada yang minat sangat nak makan dengan benda-benda macam ni. Okey, jadi bila dia hilang pertimbangan, diorang sanggup bunuh apa saja untuk makan. Okay. Bila soalan ni dia kata cerakinkan kesan pengabaian. Maknanya kita kena beritahulah apa kesan buruk terhadap isu ini. Okay. Situasi keempat pula, sebuah keluarga berasal daripada negara mundur. Mereka ingin mengubah kehidupan. Mereka cuba memasuki negara lain tanpa izin menggunakan laut. Maknanya mereka tak ada pasport, mereka tak ada visa, tapi dia ada yang berenang lah, ada yang sorok-sorok naik kapal lah, dia curi-curi masuk ke negara lain. Okey, jika kamu adalah pasukan keselamatan pantai, kamu jaga sempadan dekat pantai tu, apa tindakan kamu? Okey, bila dia sebut tindakan, maknanya kena berikan contoh lah. Kena berikan contoh. So, berbalik kepada cerita tadi, contoh apa? Berbalik kepada nota, apakah contoh-contohnya? So, kita kena nyatakan. So, justifikasi ni kita kena huraikan. Okay, huraikan apa tindakan kita tu. Kenapa kita buat seperti itu. Seterusnya, pada situasi 5. Okay, Anjang, anak balau, ialah pengurus sebuah syarikat pemaju. Okay, dia akan memajukan sebuah tapak perumahan yang baru. Maknanya dia nampak ada tanah kawasan kosong tu, tak ada orang guna. So, dia nak buat kawasan perumahan dekat tempat tu. Namun begitu, tapak tersebut mempunyai daya tarikan flora dan fauna yang sukar ditemukan lagi pada masa ini. Maknanya kawasan tu dah jadi macam tempat unik lah. Ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan yang menarik kat dalam tu. Jadi, andaikan anda adalah Anjang, adakah anda akan teruskan? Okey, kamu boleh cakap teruskan ataupun kamu boleh cakap takkan teruskan. Tapi kena beri huraian lah kenapa. Okey, kalau kamu kata kamu nak teruskan, apa tindakan kamu supaya kamu nampak kamu adalah orang yang mempunyai ciri berperi kemanusiaan ni. Mungkin kamu akan kata memanggil pihak perhutanan ataupun pihak alam sekitar, haiwan semua untuk digerakkan, dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Okey, memindahkan mereka binatang-binatang tersebut, tumbuh-tumbuhan tersebut ke kawasan yang di kawasan hutan simpan negara ke, dekat kawasan hutan lipur ke, taman negara ke. Maknanya kamu huraikan dari segi macam tu. Okey, berikan alasan sebab kamu nak jaga ni. Okey, tunjukkan ciri kamu ada mengamalkan sikap berperi kemanusiaan ini. Okey, kalau kamu kata kamu tak nak, kenapa kamu tak nak? Kamu ceritalah kenapa kamu tak nak. Kamu sayangkan alam sekitar ni. Ini adalah kawasan yang unik, menarik. Kamu kena ceritakan. Okey, bagi situasi ke-6 pula, Samson dan rakan-rakan merupakan pekerja asing di tempat kerja. Okey, kamu pekerja ni, lepas tu ada jumpalah orang-orang lain yang bukan daripada negara Malaysia. Okey, seperti Samson dan rakan-rakan mereka. Okey, majikan anda ataupun bos telah memegang pasport mereka dan menyekat pemberian gaji. Okey, maksud menyekat pemberian gaji ni maknanya mereka bekerja, kawan-kawan anda ni, Samsung ni bekerja tapi mereka tidak diberikan gaji. Atas alasan mereka tidak menunjukkan peningkatan produktiviti. Okey, tapi benda ni ada betul juga. Sebab ada setengah tempat kerja pendatang asing ni, mereka bekerja dekat Malaysia tapi mereka tak jaga betul-betul. Mereka tak buat betul-betul kerja. Ada yang bermain-main, ada yang malas dan sebagainya. Jadi, dalam situasi ini, mereka tidak menunjukkan peningkatan produktiviti. Maknanya mereka tak buat kerja dengan bagus. Jadi, majikan ataupun bos telah menghalang gaji. Jadi, apa tindakan yang anda
patut lakukan untuk menunjukkan anda adalah orang yang berperi kemanusiaan. Kalau kamu kata kamu sokong dengan majikan, kamu terangkan kenapa kamu sokong dengan majikan. Sebab apa? Okey, terangkan. Sebab mereka memang tak menunjukkan peduli. Jadi apa selain tindakan tu, apa yang kamu perlu lakukan? Mungkin kamu nak menegur mereka ke apa ke, berbincang dengan majikan dan sebagainya. Kalau kamu kata kamu tidak sokong sebab mereka, Samsul dan rakan-rakan ni perlu ada duit makan, nanti kamu kena huraikanlah apa tindakan kamu kena nyatakan. Okey, situasi ketujuh, media massa telah memaparkan berita tentang bencana alam yang berlaku di negara jiran kita. Okey, pelbagai bantuan perlu disalurkan kepada mangsa yang terlibat. Okey, kita sebagai manusia, sebagai individu, bagaimana kita nak amalkan sikap berperi kemanusiaan ini? Apa tindakan kita? Okey, adakah kita nak berikan bantuan? Bantuan seperti macam mana yang kita nak berikan? Kita kena terangkan. Dan kenapa kita nak berikan. So, kita kena nyatakanlah ciri, contoh dan kepentingannya. So, kita kena nyatakan ciri, contoh dan kepentingan. Okey, ini adalah contoh-contoh kebaikan ataupun aktiviti yang dilakukan untuk membantu mangsa pelarian. Okey, memberikan makanan dan sebagainya. Okey. Kemudian ini pula gambar haiwan dikurung. Okey, kejamnya. Ramalkan kesan pengabaian. So, kesan ni adalah kesan buruk lah. Okey, dia tunjuk terhadap haiwan. Contohnya seperti ini. Okey, kemudian kita ada isu tentang penderaan kanak-kanak. Okey, soalan kata huraikan sikap berperi kemanusiaan yang patut diamalkan terhadap golongan kanak-kanak. So, ini adalah antara contoh-contoh soalan yang mungkin akan ditanya dalam peperiksaan. Okey, kita lihat pula di bawah ini. Okey, di bawah ini ada isu tentang dilema moral. Okey, anda merupakan pegawai perubatan. Okey, maksud pegawai perubatan doktor lah. Okey, katalah kamu adalah seorang doktor. Okey, kamu adalah seorang doktor terlibat dalam misi kemanusiaan di luar negara. Contoh, kita ada peperangan dekat negara kat dunia ni, kita ada peperangan di antara Israel dengan Palestin. Okey, katalah kamu seorang doktor, kamu berada di Palestin untuk membantu kekurangan doktor di sana. Okey, semasa kamu sedang menjalankan tugas, kamu mendapat berita bahawa keluarga terlibat dalam kemalangan di tanah air. Okey, keluarga rapatlah, contohnya macam ibu dengan ayah. Okey, apakah tindakan yang patut anda lakukan? So, soalan tanya tindakan. Okey, tindakannya sama ada nak balik ataupun kekal dekat sana. Okey, kena ingat kalau kamu balik, maknanya kamu akan membantu keluarga. Tapi kamu akan meninggalkan mangsa-mangsa yang ada dekat Palestin sana. Okey, kalau kamu kekal di sana, kamu akan meninggalkan keluarga. Jadi berikan justifikasi anda. Kamu kena huraikan. Okey, saya berikan penerangan. Andai kata kamu nak kekal di sana. Okey, kalau kamu nak kekal di sana, nak membantu mangsa yang ada dekat Palestin, jadi apa tindakan kamu terhadap keluarga? Mungkin kita boleh berhubung dengan jiran yang terdekat ataupun keluarga lain yang terdekat. Contohnya ni, katalah ibu dengan ayah kan, mungkin kita akan menelefon adik-beradik ataupun saudara-saudara yang lain untuk membantu melihat keadaan ibu ayah. Mungkin keadaan ibu ayah tidak begitu serius, kemalangan kecil, ataupun kalau betul kemalangan besar sekalipun, sebab kamu memang ada misi dekat Palestin sana, kamu kena kekalkan aktiviti kamu dekat sana. Jadi kamu huraikan kenapa kamu kena bantu kat sana, kamu kena ceritakan apa kepentingan kebaikan yang ada dekat sana, dan kamu kena huraikan tindakan kamu untuk keluarga yang ada dekat Malaysia. Okay, minta tolong saudara-saudara lain dan sebagainya. Okay, kerana mereka lebih dekat. Okay, itu kalau kamu jawab untuk kekal di Palestin sana, untuk kekal meneruskan misi. Okay, andai kata kamu nak balik, sebab sangat kritikal keadaan kemalangan tersebut,
Jadi kamu dah meninggalkan tugas kamu dekat sana. Jadi kamu kena terangkan kenapa kamu nak balik. Okay, huraikan apa tindakan kamu. Kenapa kamu nak balik? Mungkin tak tiada keluarga yang dapat membantu. Ibu ayah tinggal berdua saja. Keadaan kawasan tempat tinggal ibu ayah tu jauh daripada jiran-jiran. Jadi tak ada siapa yang dapat melihat. Kamu kena terangkan lah. Dan kamu kena terangkan juga apa akan bila kamu balik tu apa akan kamu buat. Kamu nak tinggalkan tugas dekat Palestin sana, misi kamu, apa kamu buat sebelum kamu tinggalkan? Mungkin kamu dah memberikan tugasan, mengagihkan tugasan kepada rakan-rakan ataupun doktor yang masih ada di sana dan sebagainya. Kamu kena terangkanlah. Kamu kena terangkan. Okey. Kalau kita tengok pula bahagian pengayaan, so ini adalah contoh isu yang berlaku dekat dunia. Okey, isu kebuluran, isu pelarian, isu kesihatan dan buruh kanak-kanak. So apa itu kebuluran? Tak makan. Okey, pelarian, isu daripada negara lain lari ke negara Malaysia kerana negara dia sangat teruk ditindas dan berlaku peperangan dan sebagainya. Isu kesihatan, contohnya macam negara India ni dalam zaman COVID ni, masalah kesihatan berkenaan COVID sangat kritikal. Okey, kemudian buruh kanak-kanak. Sama juga kalau kita lihat dekat India pun banyaklah umur paling muda dalam 4 tahun 5 tahun pun sudah mula bekerja. Kerja menggulung rokok dan sebagainya. So itu adalah buruh kanak-kanak. So di bawah ini ada panduan penyediaan pelan tindakan isu kemanusiaan. Okey, apakah isu kemanusiaannya? Okey, contoh di sini diberikan isu kemiskinan. Jadi bantuan apa yang boleh diberikan? Okey, kita boleh beri bantuan fizikal ataupun bantuan lain. Okey, contoh bantuan fizikal ni kita ada makanan dan minuman berkhasiat. Kita berikan makanan. Penempatan. Okey, kita bantu uruskan tempat tinggal. Okey, daripada segi pakaian, wang dan sebagainya. Itu semua adalah bantuan fizikal. Manakala bantuan lain pula adalah memberikan sokongan moral dan sokongan psikologi. Contoh dari segi nasihat, tempat mengadu, kita mendengarlah apa-apa masalah dan sebagainya. Dan ada juga persatuan-persatuan yang membantu. Dari segi bantuan lain ni, ada persatuan-persatuan yang boleh menguruskan bahagian ni. Baiklah, kalau kita lihat pada muka surat 98, okey, ini adalah sebahagian muka surat 98 ni, kamu lihat. Ini adalah antara contoh-contoh soalan yang lain yang boleh ditanya. Okey, diberikan gambar. Okey, gambar hutan ni. Okey, berkenaan dengan apa hutan ni? Tentang pengabaian hutan ataupun flora fauna. Okey. Kemudian kita boleh lihat pula muka surat sebelah. Ini gambar kebakaran dekat hutan. Okay, daripada hutan hijau tadi kepada hutan yang terbakar. So apa kita nampak benda ni? Okay, haiwan akan hilang tempat tinggal, haiwan akan mati, terbakar, kepupusan. Okay, ini semua berkenaan dengan alam. Okay. Dan pada masa yang sama, bila berlaku macam ni, kita akan berlaku banjir. Kita akan berlaku banjir kilat, tanah runtuh dekat hutan-hutan ni sebab hutan-hutan ni dah tak ada. Jadi kesianlah. Okay. So kita berbalik kepada soalan tadi. Jelaskan perasaan anda apabila melihat gambar. Okay. Daripada gambar hijau kepada gambar hutan yang terbakar. Apa perasaan kita? Sedih, marah. Kita nyatakan. Okey. Kemudian soalan yang ditanyakan di bawah ni adalah bagaimana anda menunjukkan nilai berperi kemanusiaan terhadap haiwan yang menjadi mangsa kebakaran? Macam mana kita nak tunjukkan perasaan kita? Kita mungkin bantu memindahkan haiwan-haiwan yang dah pupus ni sebab dah tak ada tempat tinggal. Kita pindahkan ke kawasan hutan lipur. Okey, kawasan hutan simpan negara. Okey, dekat kita boleh juga hantar haiwan-haiwan ni dekat kawasan yang lebih selamat. Kita nyatakan. Seterusnya, soalan juga akan tanya, apa tindakan kita? So, bila soalan tanya tindakan, kita ceritakanlah. Okey? Dan jangan lupalah, bila nyatakan tindakan tu, tengok dia kata
tindakan yang anda ambil untuk menyediakan maksud tentang kepentingan. So, bila tanya tentang kepentingan, automatik kita akan sebut tentang kebaikan. Okay? Kebaikan. Kenapa kita nak jaga alam? Kenapa kita nak tunjukkan sifat berperi kemanusiaan ini? So, awak akan balik semula kepada nota-nota yang ada ke hadapan. Nyatakan ciri, contoh, kepentingan, kesan. Itu semua kamu kena kaitkan dengan soalan-soalan yang sesuai. Okey, itu saja daripada saya. Jadi kita akan lihatlah pada video-video yang akan datang. Bye-bye.